Yang ketiga, Freemason sejagat, iaitu peringkat yang tertinggi keseluruhan ahlinya daripada orang-orang Yahudi. Mereka boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia dan beberapa raja bagi menjayakan tujuan perjuangan Freemason. Peringkat yang tinggi sekali ialah di kalangan orang Yahudi betul. Dan mereka ini sangat kuat pengaruhnya. Pengaruh duit, pengaruh segala-galanya. Mereka boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia. Raja-raja dunia boleh dibeli oleh mereka dengan berbagai-bagai cara. Terutamanya raja di negeri-negeri orang Islam. Penglibatan gerakan Freemason dalam beberapa kekacauan dunia. Gerakan Freemason terlibat dalam kegiatan menentang umat Islam, seperti peranan mereka menjatuhkan pemerintahan Utsmaniyah. Ada juga gerakan menindas perjuangan umat Islam, sehingga mengorbankan beberapa pemimpin Islam, dan penindasan ke atas negara-negara Islam seperti Asia Barat, Eropah Timur dan lain-lain. Mereka juga terlibat di sebalik revolusi Perancis, revolusi komunis Rusia dan revolusi England. Mereka menimbulkan kegelisahan politik antarabangsa dan mencetuskan perang yang mengorbankan berjuta-juta nyawa. Mereka juga memainkan peranan dalam menentukan kedudukan ekonomi dunia melalui penguasaan dan pengaruh ekonomi yang berada di tangan mereka. Antaranya melalui Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa dan kegiatan perdagangan antarabangsa. Perkara ini sebenarnya telah disebut dalam Quran. Tapi oleh kerana kita baca saja Quran tak tahu makna, ataupun baca Quran tidak banding dengan pergolakan antarabangsa, ini jadi masalah. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Suratul Maidah ayat 64. Buka surah Maidah, tengok ayat ni. Betul-betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Maknanya, dan banyak di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan mereka itu, banyak di kalangan mereka berlaku sikap kufur dan melampau terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di kalangan mereka padahal mereka tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelahiran Nabi Muhammad disebut di dalam Taurat, disebut oleh nabi-nabi Bani Israel. Tetapi mereka menentang Al-Quran. Mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang Islam. Di mana dikatakan di Israel tak dia benar baca suratul Baqarah. Surah Baqarah ni banyak menceritakan berkenaan dengan Bani Israel. Dia cukup marah. Dia marah kerana cerita dia banyak. Dan mereka sangat kufur dan jahat. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami campakkan di kalangan mereka permusuhan dan pergaduhan sehingga hari kiamat. Tuhan memberi jaminan, jangan takut kepada mereka walaupun mereka kaya, mereka duit banyak. Tuhan jadikan mereka berkelahi di antara satu sama lain, bermusuh di antara satu sama lain. Bahkan mereka tembak Perdana Menteri mereka, mereka tembak pemimpin mereka, sama-sama mereka berebut kekayaan, berebut pangkat. Tuhan jadikan mereka bergaduh. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada
Wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Ta'ala memadamkan api peperangan itu. Dan mereka melakukan kejahatan di bumi. Dan Allah tidak mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka lah yang mengajar manusia dengan dada. Mereka lah yang menyebar filem-filem lucah. Yang menyebar pakaian-pakaian yang menyolok mata. Mereka membiayai pameran-pameran pakaian yang mendedahkan wanita-wanita yang cantik untuk menggalakkan hawa nafsu. Dengan bayaran yang mahal. Mengeluarkan filem-filem. Dan hari ini mereka menguasai teknologi maklumat. Dengan menyebarkan filem-filem lucah ke seluruh dunia. Melakukan kejahatan. Dan mereka juga yang menyebarkan peperangan. Perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, mereka terlibat. Kerana mereka memiliki kilang-kilang senjata. Dengan tujuan untuk menjual senjata. Mereka berniaga. Berniaga dadah. Berniaga senjata. Ini kerja mereka. Berniaga senjata rasuah pula. Niaga untuk membunuh manusia. Perang dunia yang pertama, iaitu perang tahun 16 hingga tahun 18 tak silapnya. Perang yang besar. Di antara Turki dan Jerman di sebelah pihak. British, Perancis, Rusia di satu pihak yang lain. Perang dunia yang pertama yang terkenal di kalangan orang tua-tua zaman dulu. Yang mengorbankan berjuta-juta manusia. Dan perang dunia yang kedua yang melibatkan Jerman, Jepun, Itali di satu pihak. Dengan British, Perancis, Amerika dan lain-lain. Pihak berikat. Iaitulah perang tahun 40-an. Yang mengorbankan lebih ramai lagi berjuta-juta manusia. Setiap kali mereka menimbulkan peperangan, Allah Ta'ala memadamkan api peperangan. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi peperangan ini membawa penderitaan kepada manusia. Perang dunia yang pertama membawa kepada jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Jatuhnya khilafah Islam. Islam yang menjadi kuasa besar dunia, jatuh. Kerana mereka berjaya membeli pemimpin-pemimpin Arab. Di atas semangat kebangsaan. Dan mengambil kesempatan daripada kelemahan kerajaan-kerajaan Turki Utsmaniyah. Memang Utsmaniyah ada berlaku zalim, ada berlaku silap. Kesempatan ini diambil untuk menjolok pemimpin-pemimpin umat Islam, terutamanya pemimpin Arab, supaya menentang kerajaan Utsmaniyah. Maka jatuh kerajaan Utsmaniyah dan berlakunya perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian antara Menteri Luar British, Sykes, dan Menteri Luar Perancis, Picot. Untuk membahagikan wilayah-wilayah Utsmaniyah kepada kuasa-kuasa barat. Ada negeri yang dijajah oleh British, yang dijajah oleh Perancis. Perjanjian Bangkok di Asia Tenggara dan perjanjian yang lain. Di mana Malaysia dijaga oleh British, Indonesia dijaga oleh Belanda. Filipina dijaga oleh Filipina. Dijaga oleh Filipina. Begitulah mereka bahagi-bahagikan negeri Islam. Negeri-negeri Asia Tengah dibahagikan di kalangan mereka. Perang dunia yang kedua. Perang besar di antara kuasa-kuasa barat dan orang Islam menjadi tentera di kedua belah pihak berperang. Kita orang Islam jadi bala tentera sama berperang, terlibat dalam perang dunia yang kedua. Di mana ada orang Islam yang menyokong British. Berperanglah habis-habisan. Orang putih gosok belakang, berani tak boleh lawan Melayu ni. Melayu ni berani tak boleh lawan. Kita pun jadi hubi, orang rebuh tak boleh jadi pok lalu. Berperanglah je pahlawan, lawan dengan Jepun. Mati kita, lawan bagi pihak British. Dan ada pula yang lawan bagi pihak Jepun. Begitulah di negeri Arab, sama je. Orang Islam menjadi mangsa peperangan. Tetapi Allah Ta'ala padamkan peperangan itu. Dengan muncul senjata atom. Dan macam-macam lagi dengan izin Allah Ta'ala.
Dan orang Islam tak boleh dipadamkan. Cahaya agama Allah tak boleh dipadamkan. Ini kekuasaan Allah. Mereka tak boleh hapus agama Islam. Dan orang Islam bangkit. Mereka menimbulkan huru-hara dan mereka berperang di Asia Barat. Perang tahun 48. Dengan tujuan untuk menubuhkan negara Israel yang telah diisytiharkan dengan mendapat sokongan daripada bangsa-bangsa bersatu. Pergi rapah negeri orang, isytihar negara dia. Dan orang Arab telah berperang di atas nama jihad dan memaksa kerajaan-kerajaan Arab berperang sama. Di mana dalam peperangan ini tentera-tentera kerajaan kalah. Tetapi tentera mujahidin yang berperang di atas nama Islam menang. Dapat mengalahkan tentera Israel di beberapa medan perang. Di antaranya ialah yang terlibat dalam peperangan ini, yang menulis buku ialah Al-Ikhwan Al-Muslimun wa Harbu Palestin, iaitu Ustaz Kamil Al-Sharif yang kita semaya gaib minggu lepas. Beliau telah meninggal dunia. Beliau ini ialah seorang pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin mujahidin dalam perang Palestin. Dan beberapa orang lagi tokoh-tokoh telah berjaya mengalahkan tentera Israel. Bila Israel kalah dalam peperangan itu, kuasa-kuasa barat, Amerika, British, Perancis mengadakan sidang tergempur Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu dan minta supaya diadakan gencatan senjata. Maka negeri Arab menerima keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu gencatan senjata. Dalam masa gencatan senjata itu, pemimpin-pemimpin mujahidin ditangkap oleh kerajaan masing-masing. Ditangkap, kerajaan masing-masing menangkap pemimpin mujahidin. Hasan al-Banna ditembak, bunuh. Beberapa orang lagi, Dr. Mustafa As-Sibai dan lain-lain, ditangkap, dikurung dalam penjara. Dalam masa yang sama, mereka menghantar Israel dengan senjata-senjata baru. Jadi orang Islam sendiri yang khianat. Orang Islam itu siapa dia? Yang jadi ahli peremasian ini. Raja-raja dan pemimpin yang menjadi ahli peremasian ini. Ini yang khianat. Dan dalam tahun 56, mereka mencetuskan lagi peperangan Suez. Iaitulah melibatkan British, Perancis dan Israel. Menyerang Mesir. Apabila Mesir menguasai terusan Suez, yang dianggap sebagai penghubung kepada 3 benua. Dan penghubung di antara timur dan barat melalui jalan perkapalan. Tempat yang paling strategik dalam peta dunia. Mereka menyerang Mesir. Iaitulah British, Perancis dan Israel. 3 buah pakat rata Mesir. Serang. Akhirnya peperangan berhenti. Mereka tak boleh meneruskan peperangan itu. Walaupun orang Islam dia lemah, orang Islam tak boleh dikalahkan. Tak boleh dikalahkan. Ini kekuatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tahun 67, mereka menyerang negeri Arab dan ditawan Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ditawan. Ditawan tahun 67. Ditawan Masjid Al-Aqsa dan tahun 82 berlaku peperangan pula. Mesir mengalahkan tentera Israel di Swiss. Dan apa yang menarik ialah pemimpin tentera yang mengalahkan Israel dipecat. Sepatutnya yang mengalahkan Israel ini dinaikkan pangkat, dipecat. Dihantar jadi duta. Ini menandakan bagaimana mereka menguasai pemimpin-pemimpin dunia. Balik kita tak tahu semua kisah-kisah ini. Kalau kita tengok gerakan Freemason ini, betul-betul mereka menguasai dunia. Termasuk pemimpin-pemimpin negeri orang Islam. Dan 2-3 tahun yang lalu berlaku peperangan di Palestin di antara Hamas dengan Yahudi dan Hizbullah dengan Yahudi. Dalam peperangan ini, Yahudi dipukul oleh tentera Hamas dan dipukul oleh tentera Hizbullah. Bukan kerajaan, tetapi kumpulan orang Islam yang berjaya mengalahkan tentera Yahudi, mesti dengan nama Islam. Mengalahkan Yahudi. Kalau tidak dengan nama Islam, tak boleh.
Mesti kerana orang Yahudi dia lawan kita dengan nama agama. Kalau kita lawan dia dengan nama tanah air, nama negara, kalah. Kita tengok dalam baca berita bagaimana askar-askar Yahudi bersemayam di kereta kebal dia, memegang kitab Taurah, balut muka dia dengan serban, pakai kepiah dia, dan tunduk semayam. Dia semayam, tentera kita digalakkan dengan arak, digalakkan dengan maksiat. Mereka berjuang di atas nama agama. Kita tak boleh lawan dia di atas nama teknologi canggih dengan tidak ada agamanya. Tak boleh. Oleh kerana itu, mereka sangat takut kepada gerakan-gerakan Islam. Maka semua parti-parti Islam di seluruh dunia mesti dikalahkan. Mesti dikalahkan. Bukan saja di negara Arab, di sini, di seluruh dunia. Cuba nak naik, dikalahkan. Dikalahkan dengan duit, dikalahkan dengan undang-undang, dengan menggunakan kekerasan dan berbagai-bagai cara. Ini diusahakan oleh mereka. Walaupun mereka usaha berkali-kali, akan tiba masanya al-wa'dul haq, janji yang benar daripada Allah, mereka akan dihapuskan. Cuma tugas kita orang Islam ialah berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dan menegakkan Islam. Walaupun dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita lemah, kita tidak boleh menyerah kalah. Kerana iman yang ada dalam diri orang Islam tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Iman ini menjadi ujian. Orang tu tak boleh dibeli dengan duit, tak boleh dibeli dengan ugu. Itu menandakan iman dia berjaya. Iman dia berjaya, iman dia menang. Kalau orang tu dia tak tahan dengan duit, tak tahan dengan pangkat, tak tahan dengan benda, dengan ugutan, itu menandakan iman dia lemah. Iman dia lemah, iman dia tidak berjaya dalam menghadapi ujian-ujian ini. Ini semua adalah ada kaitan dengan gerakan Freemason. Ya, itulah salah satu daripada gerakan musuh. Ramai manalah yang reti Freemason ni. Nak sebut pun tak reti. Bagaimana nak tahu berkenaan dengan dasar-dasar dan cara-cara perjuangan dia. Benda ni tak ada dalam kitab-kitab zaman dulu. Benda ni timbul kemudian. Kitab zaman dulu hanyalah menyebut Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ini golongan pesen baru yang ditubuhkan oleh musuh-musuh Islam untuk lawan Islam. Yang kita kena kenal. Kita bukan saja kena kenal Tuhan, kena kenal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita kena kenal juga musuh-musuh Islam. Kena kenal juga syaitan, iblis dan pengikut-pengikut dia. Kita kena kenal. Kalau tidak, kita akan ditipu. Wallahu a'lam.